Assalamualaikum geng. Alright, dalam video kali ini aku nak borak dengan korang semualah kronologi pertarungan Muzan melawan ahli-ahli Demon Slayer Corp di final act tu lah. Okay? Dan sebelum aku start, aku nak bagi tahu jugalah yang video kali ini adalah spoiler. So, kalau korang tak nak terkena spoiler, boleh skip lah video ni. Alright, jom kita start. Okey korang, aku nak bagi tahu ni. Sekarang ni Faiz di studio ada keluarkan t-shirt Sublimation Anime 2 design yang terbaru tau, iaitu design anime Naruto karakter Hatake Kakashi aka Rokudaime Hokage, dan juga design anime Demon Slayer karakter Rengoku Kyojuro. Kedua-dua design ni memang design kami sendiri dan memang cantik gila. Untuk kualiti baju pula, korang jangan risaulah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Jenis kain yang kita orang pakai ialah microfiber interlock, jadi memang cukup selesa dan tak panas langsung tau. Kalau korang nak buat untuk bersukan pun tak ada masalah. Dari segi printing pula, korang jangan risau. Korang basuhlah macam mana sekalipun memang tak akan tanggal, sebab baju ni jenis sublimation. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian yang korang buat, korang akan dapat pelbagai barang anime. Dan baju ni juga ready stock tau, ada saiz S sampailah saiz 4XL. Kalau korang order hari ni, esok juga kita orang kapus. Jadi kalau korang nak nampak lebih bergaya ataupun berminat nak dapatkan baju anime limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor kami. okey? Link semua kita orang dah ada letak dalam bio ataupun description. Jadi jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Jadi kejadian ni bermula pada suatu malam, di mana Muzan dia datang ke kediaman Ubuyashiki ni. Dia jumpalah Kagaya Ubuyashiki. Dan masa dia sampai ke perumahan tu, dia nampaklah Kagaya yang tengah baring dalam keadaan tenat. Memang masa tu keadaan Kagaya ni mau-mau nazak lah sudah, yang memang tinggal tunggu masa aja untuk mati. okey? Jadi masa Muzan nampak tu, Muzan dia hina lah Kagaya. Dia cakap, kau nampak teruk betul sekarang ni. Aku dah hidup selama beribu tahun, tapi aku tak pernah tua. Tapi tengoklah keadaan kau sekarang ni. Kau nampak macam mayat hidup, aku nampak. Jadi Kagaya ni pun dia tak layan lah hinaan Muzan tu. Lepas tu diorang ni bercakap lah sekejap. Cakap punya cakap. At one point tu, Kagaya tanya dengan Muzan, apa sebenarnya impian kau ni? Itu yang Kagaya tanya. Jadi masa tu Muzan dia diam je. Dia tak jawab soalan Kagaya tu. Sebab masa tu dia rasa hairan. Masa dia nampak Kagaya tu, dia tak rasakan sedikit kemarahan pun dengan Kagaya. Biarpun dia tahu orang ni lah yang pemimpin Demon Slayer Corp. Orang ni yang hantar Hashira Demon Slayer Corp yang cuba untuk bunuh dia apa semua, tapi dia tak rasa marah pun. Itu yang dia rasa hairan. Jadi at the same time, dia cubalah perhati keadaan sekeliling rumah tu. Dan dia nampaklah yang di kediaman tu cuma Kagaya, isteri dia Amane, dengan dua orang lagi perempuan, anak Kagaya. Dan tiada Hashira, tiada bodyguard yang jaga Kagaya. Jadi lepas Kagaya nampak yang Muzan ni diam je, dia tak jawab pertanyaan tu, dia caplah dengan Muzan lagi, biar aku teka. Kau punya impian ni sebenarnya adalah keabadian, betul tak? Jadi Muzan katalah, ya, itulah impian aku. Dan impian aku ni akan tercapai bila aku dapat Nezuko nanti. Okey, jadi Nezuko masa ni, dia dah immune lah dengan cahaya matahari. okey? So, Nezuko disembunyikan supaya Muzan tak dapat cari dia. Dan Muzan ni pun bila dia dapat makan Nezuko, dia akan dapat kekuatan yang sama lah macam Nezuko. Dia akan immune dengan cahaya matahari. Itu pasal dia cari Nezuko masa itu. So Kagaya ni pun dia senyum singis dengan Muzan. Dia kata dengan Muzan, impian kau tu takkan tercapai. Aku tahu sesuatu pasal keabadian, dan keabadian ni adalah keazaman manusia. Lepas tu Muzan ni dia cakaplah, bodohnya apa benda yang kau mengarutnya, begitulah. Dan Kagaya bagi contoh lah dekat Muzan. Contoh paling senang ya, Demon Slayer Corp sendiri. Jadi Demon Slayer Corp ni dia dah ada selama beribu tahun, sejak zaman Muzan ni pertama kali lagi jadi demon. Tapi diorang ni tak pernah hancur. Sebab setiap ahli Demon Slayer Corp ni, diorang ada keazaman yang sama. Diorang punya aim untuk musnahkan demon, and specifically Muzan sendiri. Jadi Demon Slayer dari zaman Yorichi sampailah zaman Tanjiro ni, semua diorang ada keazaman yang sama. Diorang tak pernah pun sekalipun maafkan Muzan atas kejahatan yang Muzan dah buat ni. Kagaya bagi tahulah dengan Muzan, keazaman manusia ni satu benda yang kau takkan pernah faham. Sebab kau dengan demon-demon kau tu semua, bila kamu mati begitu je. Kamu takkan tinggalkan apa-apa untuk orang lain. Jadi lepas Muzan dengar
Kagaya cakap begitu, dia tak dapat terima hakikat yang sebenarnya Kagaya ni bagi tahu benda yang betul. Jadi Muzan marah, dia suruh Kagaya ni tutup mulut dia. Jadi Kagaya pun dia bagi tahulah dengan Muzan, ya aku dah cakap apa yang aku mau dengan kau. Pasu Muzan terus datang dekat dengan Kagaya, betul-betul di sebelah dia dengan niat mau bunuh lah Kagaya masa tu. Jadi Kagaya dia sedar yang Muzan dah nak bunuh dia masa tu. Lepas tu dia kata dengan Muzan, kalau boleh kau bagi aku cakap lagi perkataan last words aku. Jadi Kagaya cakap lah masa tu, aku tahu yang aku ni sebenarnya tiada apa-apa dengan Demon Slayer Corp ni. Diorang bukannya perlukan aku sangat, tapi aku sedar aku disayang oleh Demon Slayer Corp ni, terutamanya Hashira aku lah. Dan bila aku mati, diorang punya semangat berlawan ni akan jadi lebih tinggi daripada biasa. Lepas tu Kagaya cakap lah, terima kasih Muzan sebab bagi aku cakap last words aku ni. Dan bila Kagaya ucap terima kasih dengan Muzan, Kagaya, isteri dia dengan 2 orang lagi anak perempuan dia yang ada dekat situ, diorang berempat ni letupkan diri diorang. Dan letupan tu betul-betul kuat lah, sampaikan kediaman diorang tu hancur. Hancur, memang hancur teruk. And at the same time, Muzan pun yang terperangkap dengan letupan tu, of course lah dia sendiri pun sustain injury. And dia punya cedera tu pun boleh tahan teruk jugalah. Dia punya kulit tu terbakar sampai nampak isi dalam dia. Lepas tu sebelah muka dia ni lagi hancur, tinggal mata dia tu lagi yang terkeluar. Begitu, betul teruk lah keadaan dia masa tu lepas terkena bom tu. And bom yang dipasang Kagaya ni, dia sertakan sekali dengan spike trap, okay, untuk lambatkan lagi regeneration Muzan. So sebelum Kagaya letupkan diri dia tu, dia senyum lagi lah dengan Muzan untuk kali yang terakhir. Dan masa Muzan nampak senyuman Kagaya tu, dia kata yang senyuman dia tu serupa dengan senyuman Buddha. Okay, senyuman yang macam bagi tahu dengan dia, kau akan terima kau punya pembalasan, mampuslah kau nanti. Begitulah, macam itulah Kagaya punya senyuman tu. Lepas Muzan terkena bom daripada Kagaya tu kan, dia pun slowly lah regen balik, tapi lambat sikit lah daripada kebiasaan sebab dia terkena sekali dengan spike trap tu kan. At the same time, ada serangan daripada satu Blood Demon Art menyerang Muzan. Okay, serangan ni telah menyebabkan Muzan immobilize. Okay, Muzan tak dapat bergerak, dia terperangkap di tempat tu. Dan serangan ni adalah serangan daripada Tamayo. Okay, Tamayo datang, dia serang Muzan. Dan masa tu juga Tamayo dia tanamkan satu dadah di badan Muzan. Okay, dadah tu dia akan buatkan Muzan bertukar jadi manusia balik. Dan pada masa yang sama juga, masa ni lah Gyome sampai, Himejima Gyome. Dia sampai di tempat kejadian tu. Lepas tu dia kepala Muzan, dia hancurkan terus kepala Muzan. Tapi serangan Gyome ni tak berkesan dengan Raja Demon satu orang, sebab regeneration Muzan terlampau laju kan. Jadi kepala dia ni regen balik macam biasa. So masa tu Gyome sedarlah diorang tiada cara lain untuk bunuh Muzan except lawan dia sampai matahari terbit. Tinggal matahari je harapan diorang untuk bakar Muzan ni sampai jadi debu. Masa tu juga Hashira yang lain pun sampailah di tempat kejadian tu beserta Tanjiro sekali. Dan masa Hashira ni sampai, Gyome teriaklah dengan diorang semua. Dia bagi tahu, ini Muzan ada dekat sini. Kamu potong kepala dia pun dia takkan dapat musnah, dia tetap akan regen balik. Jadi lepas Hashira ni semua dengar perkataan Gyome, diorang dengar, inilah Muzan, inilah orang yang diorang cari selama ni, inilah orang yang telah menyebabkan banyak betul penderitaan dengan orang ramai. So diorang semua serentak, diorang semua lancarkan serangan diorang dengan Muzan menggunakan breathing diorang lah masing-masing. Tapi sebelum serangan diorang tu sampai ke arah Muzan punya istana ni pun muncul, Infinity Castle. So Infinity Castle ni muncul dari bawah and terus macam makan lah diorang semua ni, okay. Dan semua ahli Demon Slayer Corp pun berpisah masa tu. Tanjiro dengan Gyo, lepas tu Gyome dengan Tokito, macam-macam diorang terpisah lah, okay. Dan Muzan pula masa tu dia jadikan diri dia ni sebagai kepompong untuk neutralkan dadah yang Tamayo bagi dekat badan dia tu. Tamayo pun masih ada dekat situ, dia melekat sekali dengan kepompong Muzan. Dia tak dapat buat apa-apa. Jadi masa tu Tamayo dia cuma dapat berharap lah supaya ada orang datang cepat ke tempat dia dengan Muzan tu and yalah bunuh Muzan masa tu. Tapi yalah sebab Demon Slayer Corp yang lain ni pun sudah terpisah dan kebanyakan diorang ni pun berhadapan dengan Upper Moon. So lambatlah lagi diorang sampai ke tempat tu. Dan beberapa lama kemudian kepompong Muzan ni pun dijumpai oleh
ahli Demon Slayer Corp yang biasa. Tapi diorang punya timing ni betul-betul bad timing lah masa ni. Sebab masa diorang sampai tu, dah lah diorang ni bergerak dalam kumpulan yang ramai. Lepas tu Muzan ni pula dah habis neutralkan dia punya dadah tu. Jadi dia keluar lah dari kepompong dia tu. Lepas dia keluar dari kepompong dia tu, dia terus bunuh. Dia terus bunuh and makan ke semua ahli Demon Slayer Corp yang ada dekat situ. Itu semua ahli Demon Slayer Corp yang biasa. Jadi memanglah tak dapat bagi fight kan dekat Muzan. Diorang ni memang just makanan untuk Muzan masa tu. Jadi lepas Muzan dah habis bantai semua ahli Demon Slayer Corp dekat situ, dia pegang kepala Tamayo di sebelah tangan kanan dia. Lepas tu dia hina lah Tamayo. Dia kata dengan Tamayo, ubat yang kau bagi dengan aku ni yang sepatutnya turn aku jadi manusia balik. Ubat ni sia-sia, ubat ni tiada kesan pun Indian dekat aku. Jadi Tamayo dia marah lah dekat Muzan dekat situ. Jadi dia kata dengan Muzan, malam ni kau akan jatuh ke dalam neraka. Confirm malam ni. Jadi Muzan pun dia ketawa lah lagi. Dia kata, dah banyak kali aku dengar orang-orang cakap begitu dengan aku. Tapi sampai sekarang aku masih lagi di sini. Tiada apa-apa pun berlaku dengan aku. Dan Tamayo masa tu dia frust lah. Masa tu kan dia memang putus asa sudah. Jadi dia menangis. And dia marah. Lepas tu dia kata dengan Muzan, kau kembalikan suami aku dengan anak-anak aku sekarang ni. Jadi Muzan masa tu dia cakap dengan Tamayo, okay, kau baliklah. Aku akan hantar kau dekat suami kau dengan anak-anak kau berada. Kau mati sekarang. Lepas tu Muzan terus hancurkan kepala Tamayo on the spot. Jadi matilah Tamayo masa ni. Dan Yushiro dia dapat perasan lah yang Tamayo sudah mati kan, dibunuh oleh Muzan. Jadi dia terjatuh sekejap masa tu. And dia macam genggam lah lantai tu sampai dia macam tarik tanah tu. Sebab dia terlampau marah dengan Muzan. Sebab Muzan dah bunuh Tamayo masa tu. Dan Muzan ni pun dia direct lagi lah. Dia cari lagi Demon Slayer Corp yang lain. Dia pergi bunuh lagi ke semua diorang semua masa tu. Masa tu juga Muzan bersumpah lah yang dia akan musnahkan Demon Slayer Corp malam tu juga. And dia akan bunuh ke semua orang-orang yang ada dekat situ. Okay geng, itu saja untuk part 1 dalam video kali ini. InsyaAllah akan buat lagi lah next part nanti. Thank you very much for watching. Keep supporting Faiz di Studios. See you guys next time. Assalamualaikum.